Yang berbahagia Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tepat pada pukul 10.30 pagi, kelas kita akan bermula. Maka saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini dengan rahmat, dengan hidayatut taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi pada hari Isnin ini seperti yang kita jadualkan. Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan, menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan tajuk Fadailul A'mal, kelebihan-kelebihan kita beramal. Amal yang kita akan pelajari pada pagi ini adalah amal mengerjakan solat di waktu malam ataupun dengan istilah qiyamul lail. Qiyamul lail kita merujuk kepada solat malam yang dilakukan pada waktu malam, ada beberapa kelebihan-kelebihan. Pagi ini insya-Allah kita akan mempelajari 17 kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dan hadis-hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah dan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja yang kita jadikan sebagai sumber untuk kita mengetahui akan kelebihan sesuatu amal-amal seperti kelebihan salat malam. Kita terus ke kelebihan yang pertama. Salat malam ini, kelebihan dia yang pertama adalah kita semua dapat kelebihan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi ni satu kelebihan tak? Sudah pasti adalah satu kelebihan.
Kelebihan dari sudut kita boleh menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kelebihan yang pertama ni, ada pecahan dia kelebihan dia. Maknanya, kelebihan solat malam yang pertama adalah kita dapat mengikuti, mencontohi Nabi SAW. Kalau kita nak buat tajuk khas kelebihan mengikuti Nabi, ada pecahan-pecahan dia yang lain. Tapi kita ambil kelebihan besar dia, kita dapat tiru, kita dapat ikut Rasulullah SAW. Kelebihan yang pertama ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, la tada' qiyamal layl. Janganlah kamu meninggalkan qiyamul lail. Boleh tambah perkataan kamu kat sini pun boleh. Janganlah engkau meninggalkan qiyamul lail. Kenapa Aisyah kata jangan tinggal qiyamul lail? Dia kata fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha kata, janganlah kita tinggalkan qiyamul lail. Sebab Nabi SAW tidak meninggalkan qiyamul lail. Maknanya Aisyah suruh kita ikut siapa? Kita ikut Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Nabi tak tinggalkan qiyamul lail, kita ikutlah macam Nabi SAW untuk tidak tinggalkan qiyamul lail. Wa kana idza marida, apabila baginda SAW marida, kalau Rasulullah SAW sakit, au kasila, ataupun Nabi SAW dalam keadaan Nabi ini dia penat, shalla qaidan, maka Nabi SAW tetap akan solat qiyamul lail, tapi dalam keadaan Nabi duduk. Hadis ini status dia sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. So hadis ni kita dapat tahu tentang bagaimana cara Nabi SAW melakukan qiyamul lail. Nabi akan buat qiyamul lail. Kalau Nabi tak sakit, kalau Nabi tidak dalam keadaan Nabi kepenatan, Nabi akan sembahyang dalam keadaan berdirilah. Kita semua sedia maklum macam mana berdiri lamanya Nabi SAW. Sekejap lagi kita akan masuk pada hadis itu. Tetapi Nabi ni kalau dalam keadaan dia sakit, dia tetap hidupkan malam dia tu dengan solat. Tapi Nabi memilih dalam keadaan Nabi sembahyang duduk. Begitu juga dalam kepenatan. Berbeza dengan kita. Kita kalau sakit atau kalau penat terus tak solat malam. Jadi kita kena baikilah. Okey, rupa-rupanya sembahyang sunat kita boleh buat dia dalam keadaan duduk walaupun kita letih. Sebab solat sunat memang boleh dibuat dalam keadaan duduk. Sekalipun kita sihat walafiat pun sebenarnya. Tetapi berdiri itu lebih afdal daripada sembahyang duduk. Tetapi Nabi kita tahu, kalau dia sihat walafiat, Nabi akan berdiri lama dia baca ayat Quran. Tapi kalau Nabi sakit, ataupun Nabi dalam keadaan Nabi sangat kepenatan, Nabi tetap solat malam. Menunjukkan kepada kita bahawasanya ada sesuatu nilai keutamaan pada solat malam. Sebab tu Nabi tidak meninggalkan. Walaupun dalam keadaan dia sakit, walaupun dalam keadaan dia penat. Itulah kelebihan yang
pertama yang kita boleh jadikan sebagai faktor yang utama. Sebab apa? Sebab kalau Nabi buat sampai Nabi tak tinggal, tentu ada sesuatu. Walaupun kita tak, selagi kita akan tahulah pecahan-pecahan dia apa dia sesuatu tu. Kelebihan nombor 2, kelebihan nombor 3. Tapi apabila Nabi tidak meninggalkan, sudah tentu ada sesuatu pada solat malam tersebut. Jadi kita jadikan ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita duk kempen sunnah ni, maka sunnah yang boleh kita ikuti adalah pada mengerjakan salat malam. Kita teruskan kepada kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua yang Nabi cari sebenarnya. Kenapa Nabi buat juga salat malam? Yang kedua, kita dapat belajar solat malam ni dia memberikan kita erti pada maksud hamba Allah yang sebenar. Maknanya, kita kalau nak jadi hamba yang sebenar kepada Allah, kalau kita nak dapat status kita memang perform, kita ni memang layak dipanggil hamba Allah yang sebenar, yang menghambakan hidup dia pada Allah, yang mengabdikan diri dia kepada Allah, salah satu tandanya, ciri-cirinya adalah pada mengerjakan salat malam. Walaupun salat malam tu dia tidaklah hukum wajib, tetapi dia tetap juga lakukan salat malam. Kerana salah satu ciri nak jadi hamba yang sebenar-benar hamba, ianya ada pada solat malam. Sebab tu saya kata salah satu ciri nak jadi sebenar-benar hamba ada pada solat malam. Kita tuan-tuan dan perempuan dalam hidup ni, kita selalu nak jadi yang terbaik. Kan? Kita nak jadi staff yang terbaik. Kan? Kita akan buat sesuatu. Capai KPI dia. Capai sasaran dia. Betul tak? Kan? Kita nak jadi pelajar yang terbaik. Kita cuba skor CGPA dia. Kan? Tetapi, pernah tak kita usaha untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah? Jadi kalau kita nak kejar, nak dapat status kita adalah benar-benar hamba Allah, mari kita kerjakan solat malam. Jadi kelebihan yang kedua ini ia berdasarkan kepada suratul Furqan, surah nombor 25 ayat 63 hingga ayat nombor 64, muka surat 365 ayat ni. Jadi mari kita baca ayat ni dan mari kita ambil teladan dia. Kita ambil petunjuk daripada ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman. Dekat ayat ni dia ada perkataan ibad, hamba, ar-rahman. Hamba-hamba Allah ar-rahman. Siapa dia? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah mulakan dalam suratul Furqan ayat 63. Allah kata hamba-hamba Allah yang Allah itu Ar-Rahman. Patutnya kita kata hamba-hamba Ar-Rahman lah, iaitu Allah lah. Okay. Hamba di sini bukan hamba yang umum. Tapi hamba di sini adalah panggilan hamba yang sebenar-benar hamba kepada Ar-Rahman. Siapa dia? Adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Maknanya mereka berjalan di atas muka bumi ni dalam keadaan merendah diri kepada Allah.
Yang kedua, apabila orang yang kurang beradab menyampa mereka, maka mereka menjawab dengan perkataan yang baik. Ciri yang kedua, pada dia bertutur. Kalau ada orang kata dia, dia tak kata orang tu semula. Kalau ada orang maki dia, dia balas dengan yang baik-baik. Tetapi yang kita nak ambil pada tajuk ini adalah ciri yang ketiga pada ayat nombor 64. Siapa itu ibadur rahman? Allah kata, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Siapa dia? Dan mereka yang tekun dia mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari mereka sujada dengan sujud wa qiyama dan mereka berdiri. Jadi ayat 64 inilah merupakan petunjuk kepada kelebihan yang kedua, nak jadi hamba-hamba. Sebab itu siapa yang pernah mengikuti tajuk tentang penggunaan perkataan ibad, perkataan ibad di dalam Al-Quran, kalau Allah gunakan, ia merujuk kepada hamba yang salih. Dalam Quran, kalau Allah guna perkataan ibad, kebanyakannya kalau Allah guna ibad, dia merujuk kepada hamba-hamba Allah yang taat, yang salih, yang baik-baik. Lepas tu Allah sebut pula nama Ar-Rahman di sini. Jadi hamba-hamba Allah Ar-Rahman, kalau nak dapat title hamba-hamba, maka salah satunya kita sebut pada ayat nombor 64 adalah mereka ini, mereka mengerjakan salat di waktu malam. Sebab ada perkataan sujud dan perkataan qiyamah. Dan tuan dapat maklumat yang kedua. Inilah yang dikejar oleh Nabi SAW. Kan? Kenapalah sakit tak cuti ke? Kan? Buat juga solat. Kerana Nabi mengetahui orang yang paling tahu, yang paling bertakwa, yang paling kenal Allah adalah Rasul SAW. Jadi Nabi SAW telah pun mendapat pangkat ibadur rahman. Kita terus kepada ciri yang ketiga. Kelebihan yang ketiga yang ada pada solat malam adalah ciri hamba, yang hamba itu adalah hamba yang al-muhsin. Hamba yang suka berbuat kebaikan. Dia dapat title muhsin. Kita tengok dalil dia. Okey, maklumat ini Allah terangkan dalam surah Dzariyat ayat nombor 16 sehingga ayat nombor 18, muka surat 521 di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, akhidina ma atahum rabbuhum. Kita terus ambil kepada ni. Sebenarnya saya terjemah, ayat ni tak ada ya, saya terus terjemah dekat sini. Sebenarnya saya terjemah kat sini. Ni ayat ni dia tak ada terjemah dia. Dia boleh terus pada sini. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Ni perkataan muhsinin. Allah kata, sesungguhnya mereka di dunia dulu adalah orang yang berbuat kebaikan. Ni. Muhsinin ni adalah orang yang dia berbuat kebaikan. Allah panggil hamba dia ni. Allah kata, hambaku ini, dia ni dulu, masa dekat dunia, dia adalah orang yang suka berbuat baik. Dia orang yang muhsinin. Okey.
Apakah ciri orang muhsinin? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia dulu, mereka tidur sikit pada waktu malamnya. Maknanya mereka tidur juga, tapi mereka juga bangun, mereka mendirikan solat malam. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan ini ciri kedua, orang yang suka berbuat kebaikan. Kalau kita nak dapat ciri-ciri Allah panggil, dia tu hamba-Ku yang baik, hamba-Ku yang baik. Kan? Kita suka kalau orang kata kita, dia tu baiklah, tapi itu orang kata. Tapi ini yang kata adalah Allah. Allah kata hamba-Ku tu, dia orang yang suka buat kebaikan di dunia dulu. Apa ciri yang pertama? Mereka dekat dunia dulu, mereka tidur, tapi mereka juga bangun mengerjakan solat malam. Dia buat solat malam lah, dia qiyamul lail. Tuan kata qalilan minal lail. Okey, dia tidur. Tapi dia bangun. Lepas tu dia buat apa lagi? Yang kedua, pada waktu sahur, mereka buat apa? Yastaghfirun. Mereka selalu beristighfar, minta keampunan Allah. Ini pun termasuk qiyamul lail juga. Bil ashar, waktu sahur ni, dia termasuk dalam malam juga. Malam bermula daripada Isyak sampailah sebelum subuh. Itu dipanggil waktu malam yang kita boleh buat solat malam. Jadi ada orang dia kerjakan solat di waktu malam. Dalam masa yang sama dia buat apa? Dia selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dia gunakan waktu-waktu sahur. Di sinilah menunjukkan bahawa di antara waktu yang paling baik untuk beristighfar, meminta keampunan Allah adalah pada penghujung malam dah nak pergi kepada waktu subuh ni. Dia panggil waktu bil ashar, iaitu waktu sahur. Bukan sahur dekat sini merujuk kepada puasa, tapi sahur dekat sini merujuk ibadat tu dipenuhi dengan beristighfar. Dapat dua ciri sebenarnya. Tetapi dua ciri ni sebenarnya dikaitkan dengan ibadat qiyamul lail. Jelas tuan-tuan dan puan, dapat ya, sumber rujukan dia. Nak dapat pangkat muhsinin, orang yang membuat kebaikan, maka inilah ciri-cirinya. Kita teruskan lagi. Kita terus pergi kepada ciri yang keempat. Ciri yang keempat pula. Kelebihan yang keempat, maafkan saya. Kelebihan yang keempat, kita akan dapat memenuhi di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman ni. Salah satu ciri orang yang beriman ada pada solat malam. Kita dalam hidup ni, apa yang kita perlu kejar? Kita nak kejar dapat pangkat sebenar-benar hamba. Kita nak kejar dapat pangkat orang yang berbuat kebaikan. Kita dekat dunia, kita berkejar-kejar pulun kita untuk dapat pangkat kita benar-benar mukmin. Orang yang benar-benar beriman. Tapi cara dia macam mana nak jadi orang yang benar-benar beriman? Salah satunya ada pada solat malam. Allah menyebutkan maklumat ini di dalam surah As-Sajdah. Ayat 15 hingga ayat nombor 16. Ayat ni boleh ditemui pada muka surat 416. Allah Ta'ala berfirman. Ayat ni kita pun dah hafal ayat ni kan. Surah Sajadah. Tetapi pada surah Sajadah tu ada maklumat.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. Tak apa hujung ayat lah. Okey, kita baca dekat sini. Innama yu'min. Innama yu'min. Apa maknanya? Hanya sesungguhnya yang sebenar-benar beriman. Kalau boleh kita tambah sikit perkataan hanya. Sebab innama ni dia tak sama macam inna sahaja. Kalau innama dia lebih mengkhususkan. Kalau inna sesungguhnya. Tapi sebab ada yang sebenar-benarnya tu bolehlah guna juga. Maknanya innama maknanya sesungguhnya yang sebenar-benarnya. Maknanya hanya sesungguhnya yang dikatakan orang itu yu'min, yang sentiasa beriman kepada apa? Bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu digunakan untuk apa? Zukiru biha, yang digunakan untuk diberikan peringatan. Jadi Allah kata sebenar-benarnya, hanya sebenar-benarnya orang yang sentiasa membuktikan dia tu beriman apabila dia dengar ayat-ayat kami, dia tahu tentang ayat-ayat kami, kata Allah, mereka beriman ni cara dia adalah kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka itu segera bersujud dan mereka bertasbih seraya memuji Rabb mereka dan mereka tidak sombong. Okay. Kita nak ambil poin dia pada ayat nombor 16. Tapi kita mulakan dekat sini. Dekat sini yang menunjukkan ciri orang yang sentiasa beriman kepada Allah. Cirinya apa? Salah satu dia yang inilah. Kan? Patut Allah katakan lagi. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Maksud dia apa? Mereka menjauhkan diri, lambung dia. Maksudnya dia punya madaji' junubuhum ni, anil madaji' tu maksudnya orang yang menjauhkan diri dari tempat tidur mereka. Menjauhkan diri dari tempat tidur tu apa? Orang yang bangun dari tidurnya. Mereka menjauhkan diri tempat tidur, maknanya orang yang bangun dari tempat tidurnya lah. Kan, dia buat apa? Tentulah dalam ayat ni Allah bagi tahu. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut dan perasaan mengharapkan Allah. Dan mereka ni buat apa juga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka juga selalu mendermakan, menafkahkan daripada apa yang telah Allah beri kepada mereka. Maknanya yang kita nak ambil poin dia dekat sini. Orang yang menghidupkan malam dia. Dia bangun dari tempat tidur dia menghidupkan malam dia dengan dia berdoa kepada Tuhannya dengan perasaan takut dan juga mengharap. Di sini merujuk juga kepada dia mengerjakan solat di waktu malam. Okay. Jelas? Dapatkan maklumat ni? Cuma saya mohon maaf sebab memang saya tak ulas dalam ayat ni secara terperinci. Sebab kita bukan nak buat perincian tadabbur ayat. Tapi kita nak ambil poin penting, jadikan ayat ini sebagai rujukan pada tajuk kelebihan tadi. Jadi kita dapat sumber rujukan dia, rupa-rupanya tanda orang yang yu'min bi ayatina. Tanda orang yang beriman pada ayat-ayat Allah, maka mereka buktikan dengan apa? Mereka buktikan mereka ni kalau pada waktu malam mereka menjauhkan diri dari tempat tidur ini. Bukan bermakna dia tak tidur. Dia tidur. Tetapi dia tidaklah macam
maknanya dia menjauhkan diri tempat tidur tu maksudnya mereka bangun daripada tempat tidur mereka seperti yang telah kita sebut pada peringkat awal tadi. Faham insya-Allah ayat ini? Jelas. Baik, kita terus pergi kepada yang kelima. Yang kelima, punyalah bagusnya orang yang mendirikan, yang menghidupkan malamnya dengan salat, Allah jadikan mereka-mereka ini sebagai perbandingan. Allah jadikan mereka yang salat malam ni, Allah jadikan mereka contoh yang perlu diikuti. Dalam banyak-banyak contoh amal-amal dalam Islam ni, Allah jadikan contoh orang solat malam ni, dijadikan ia sebagai perbandingan di dalam Al-Quran. Allah nak bandingkan, nak tahu orang yang baik tu apa, nak tahu orang yang soleh tu apa, Allah menjadikan contoh pada ibadat solat malam. Kita tengok dalilnya. Allah menyebut dalam Suratul Zumar ayat nombor 9, muka surat 459 di dalam Al-Quran. Ayat ni kita boleh jumpa. Allah mengatakan, tengok, kalaulah solat malam ni satu amal yang biasa-biasa, Allah tak jadikan ia sebagai perbandingan. Tapi kerana kelebihan yang besar pada solat malam, Allah jadikan ia sebagai perbandingan, nak dibandingkan orang yang baik itu apa, orang yang buruk itu apa. Allah mengatakan, amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima. Ya Allah kata, engkaukah yang lebih baik ataupun orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan dia bersujud, wa qa'ima, dengan dia berdiri, yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kenapa dia bangun solat malam? Kenapa dia sujud? Kenapa dia berdiri? Kerana mereka yang ini, kerana mereka takutkan azab hari akhirat dan mereka mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi dekat sini kita dapat poin besar. Allah kata tentang ciri orang yang baik itu. Allah jadikan dia perbandingan orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dalam keadaan dia bersujud dan dia berdiri. Ini adalah dalil kepada kelebihan yang kelima bagi solat malam. Hebat orang yang bangun solat malam ni. Korbankan waktu tidur dia. Kan? Solat malam tak wajib. Kan? Tetapi walaupun dia tidak wajib, dia mengandungi nilai yang besar bagi seorang yang benar-benar dia takutkan hari akhirat. Kalau dia nak cari rahmat Allah, ada pada solat malam. Okey, dapat kan? Jelas? Okey. Kita terus kepada kelebihan yang keenam. Kelebihan yang keenam pada solat malam ni, orang yang solat malam ni, dia telah menunjukkan rasa syukur dia di atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita mengatakan amal lain bukan tak ada syukur, tidak. Tapi salah satu tanda pada nak macam kita nak kata thank you Allah, kita nak kata terima kasih Allah, terima kasih Allah. Cara kita nak berterima kasih kepada Allah tu, selain kita hanya memuji Allah, alhamdulillah, kita buktikan ia dengan kita korbankan waktu tidur kita sikit ataupun banyak, dengan kita bangun sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Kan? Cara kita nak berterima kasih pada Allah tu, kita buat sesuatu yang Allah suka kita buat. Walaupun tu tak wajib pun. Tapi kita rasa, ya Allah, kau bagi aku nikmat banyak sangat. Tak dapat nak diluahkan.
Tak ada nilai kau bagi kami nikmat ni ya Allah. Maka kita buktikan dengan kita mengerjakan solat malam. Perkara yang keenam ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia tahu erti apa syukur. Walaupun Nabi ni kalau dia tak solat malam ni sebenarnya macam Nabi kan dia buat semua Allah suruh kan. Lepas tu kalau kita belajar tentang syukur, syukur ni ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunat. Syukur yang bentuk wajib, dia dalam bentuk buat yang wajib. Buat yang Allah wajibkan, tinggal apa yang Allah larang, itu syukur yang paling minimal. Itu kita kena buat semua. Tapi syukur yang level kedua, iaitu syukur yang tidak dituntut untuk kita buat. Kan? Kita buat juga. Itu dia panggil syukur buat benda-benda yang Allah tidak wajibkan. Seperti solat malam. Jadi Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqumu minal laili hatta tatafajjara qadama. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam sehingga kedua tapak kakinya merekah. Sakit-sakit itu tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi berdiri lama. Maka Aisyah kesian tengok suami dia ni. Kesian dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah tanyalah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau buat semua ini ya Rasulullah? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosa engkau yang telah lalu dan dosa engkau yang akan datang? Maknanya Nabi ni, kalau dia tak buat solat malam pun memang Allah telah ampunkan dosa yang telah lalu dan telah akan datang. Kan? Begitulah Aisyah faham. Kan? Kenapa nak buat bersusah payah seperti ini, nak bangun solat malam seperti ini punya lama ni. Tapi kalau kita baca jawapan Nabi ni, tersentak kita sebenarnya. Kan dalam ucapan Nabi ni kalau kita faham, kita ni tuan-tuan, kita ni dahlah dosa kita ni banyak. Belum tentu Allah ampunkan lagi, betul tak? Tapi kita yakin kalau kita taubat Allah ampunkan. Betul tak? Nabi dengan kita, dosa Nabi dijanji diampunkan. Kita ni janganlah selalu buat dosa. Betul tak kan? Lepas tu kita dah cover dengan tajuk amal-amal penghapus dosa. Lepas tu apa jawapan Nabi? Nabi kata, afala uhibbu an akuna abadan syakura? Nabi kata, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur? Tuan faham tak maksud ayat ni apa? Walaupun Nabi tak cakap, walaupun hadis ni tak cakap, korang buktikanlah korang ni orang yang bersyukur dengan buat solat malam kan. Tapi Nabi bagikan reason, Nabi bagi alasan dia, justifikasi dia. Kenapa Nabi bangun solat malam, berdiri lama sampai kaki-kakinya sakit merekah. Nabi nak membuktikan bahawa pada solat malam tu, Nabi nak buktikan dia ini nak menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh beza dengan kita kan. Betul tak? Jadi hasil daripada kita belajar ni, marilah kita tunjukkan, buktikan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan kita mengerjakan salat malam. Jelas tuan-tuan? Jadi apabila kita tahu kelebihan ni, dia akan jadi satu push factor untuk kita buat solat malam. Senaraikan. Setiap malam, buat satu senarai. Kan? Kenapa saya patut solat malam? Buat senarai ni. Kita baca tu dia akan push diri kita. Kalau Nabi SAW pun buat, aku ni yang dosa aku entah ke mana, macam mana kan. Banyak nikmat, maka aku juga kena buat.
Lepas tu kita belajar tajuk Fadail Amal. Ia merujuk kepada dia nak motivate diri kita. Kita ni manusia lemah. Ada masa iman naik, ada masa iman tinggi. Masa masuk kelas belajar Fadail Amal ni rasa macam rasa macam rajin nak buat. Banyak benda nak buat. Lepas habis kelas Fadail Amal, rasa macam jauh pula dengan Tuhan. Masuk balik kelas Fadail Amal, rasa macam, tak apalah, itulah kita kena belajar. Kita selalu, setiap minggu kita recharge iman kita. Recharge kan. Kita belajar dari Nabi SAW. Okey, dapat dalam buah ni ya. Kelebihan yang ke-6 ni. Okey. Kita masuk yang ke-7. Kita ada 17. Kita masuk yang ke-7. Yang ke-7, orang yang buat solat malam ni, dia akan digelar oleh Allah adalah orang yang banyak ingat Allah. Tanda orang ingat Allah ni, salah satu daripadanya ada pada solat malam. Ialah, kan, dia ingat Allah, patut dia solat. Sebab tu solat ni fungsi dia sebagai mengingati Allah. Jadi kalau orang solat ni, dia mengingati Allah. Bukan hanya solat lah, banyak lagi bentuknya lain. Tapi dia dapat gelaran orang yang banyak berzikir. Dalil dia, jom kita tengok hadis Nabi SAW. Menurut Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kita kena padam bukan Umar ni, radhiyallahu anhu. Okay. Dia kata, Nabi SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail." Apabila seorang lelaki dia membangunkan keluarganya, maknanya dia gerakkan pasangannya untuk dia solat pada waktu malam. Sebab kenapa disebutkan lelaki dekat sini? Kerana lelaki itulah sebenarnya tugas dia membimbing ahli keluarganya untuk beribadat kepada Allah. Okey. Maka dia gerakkan isterinya bangun untuk solat malam. Dia kata, kan, adalah panggilan tu, tak nak sebutlah panggilan apa kan. Tetap suami panggil isteri apa. Kalau dia panggil, you, bangun you. Dia juga dengan moden ni kan. Tak apa, mungkin itu panggilan mesra bagi dia. Kan. Dia bangun ke sini bangun malam. Kalau kita baca dalam hadis lain, cara dia adalah direnjis. Direnjis. Tapi janganlah nyanyi lagu, renjis, direnjis. Itu dah masuk lagu lain. Direnjis isteri bangun. Allah bagi rahmat. Dia gerak isteri bangun. Lalu buat apa? Dua-dua ni buat apa? Nabi kata, fasallaya au salla raka'ataini jami'an. Okey, Nabi kata, lalu mereka ni maknanya suami dan isteri tadi, mereka mengerjakan solat atau mengerjakan solat 2 rakaat bersama. Maknanya yang pertama ni mereka sembahyang sendiri-sendiri. Suami sembahyang sendiri, isteri sembahyang sendiri dia. Tapi dua-dua tu bangun solat malam ataupun sembahyang secara bersama, maknanya berjamaah. Allah Ta'ala akan letakkan mereka berdua ni sebagai apa? Kutiba fi dzakirina wa dzakirati. Maka keduanya dicatat. Kalau lelaki tadi, Allah letakkan dia dalam senarai adz-dzakirin. Orang lelaki yang banyak berzikir. Ada senarai yang malaikat datang. Ni kumpulan orang yang banyak berzikir ni, ditulis. Bulan, besi bulan. Lepas tu isteri dia tadi tu, wadzakirati. Allah catat dia sebagai adz-dzakirat, iaitu orang yang banyak berzikir daripada kalangan orang perempuan. Hadis ni statement sahih, hadis riwayat Abu Dawud, nombor hadis 1309. Tuan nak tak?
teringin tak kalau Allah letakkan senarai nama kita di kalangan orang yang banyak berzikir kepada Allah? Sudah tentu jawapannya nak. Kan? Nak. Maka hadis-hadis ni dia memberikan kita motivasi, menguatkan kita tentang betapa pentingnya pada solat malam. Kalau kita ambil lah pada kelebihan yang ketujuh ni kan, kita ambil daripada 1 sampai 7 tadi, ya Allah. Mulia tak kita sisi Allah? Kita dapat pangkat sebenar-benar hamba. Kita dapat pangkat orang yang sebenar-benar beriman. Kita tak dapat. Kita dapat pangkat manusia yang banyak mengingati Allah. Kalau zaman dulu, kalau kita tengok pangkat-pangkat ni mungkin kalau macam askar ke macam poli kan dia ada paku-paku tu kan. Ada 3 paku, ada 4 paku kan contoh kan. Kita kat dunia ni bayangkan di hari akhirat. Kan? Kalau kita berada dalam kubur, agak-agak bersama dengan siapakah yang Allah akan letakkan roh kita dalam kubur. Kalau kita termasuk kumpulan yang cintakan Nabi, ikut macam Nabi bangun solat malam, tetap kita dapat title ciri orang-orang yang sebenar beriman. Kita dapat dalam senarai orang yang banyak mengingati Allah. Kita adalah sebaik-baik hamba, agak-agak roh kita tu berada dalam kumpulan manusia yang mana. Dan jawapannya ada pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita dah belajar. Jadi ambillah manfaat kesempatan umur yang Allah beri kepada kita. Dengan kita belajar fadail amal ini, supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada amal yang ke-8. Amal ke-8, kelebihan yang ke-8. Kelebihan yang ke-8, orang yang buat qiyamul lail ni merupakan salah satu cara untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Buktinya adalah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa belajar hadis ni sebenarnya di antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi mula-mula sampai ke Madinah. Jadi kalau orang tanya, apakah perkara-perkara yang awal yang Nabi pesan kepada orang Islam di Madinah ketika Nabi sampai dekat Madinah berhijrah? Ini antara hadis ini. Ini pesanan Nabi. Seperti mana kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas." Nabi kata, wahai sekalian manusia, kata Nabi. Yang pertama, Nabi minta buat apa? Abshus salam. Nabi kata, sebarkanlah salam. Okay. Lepas tu nombor 2, Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Berilah orang makan. Wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Wafalu bil laili wan nasu niyam. Inilah dalil kita nak ambil. Nabi kata, solatlah di waktu malam ketika manusia sedang niam, ketika manusia sedang tidur, kata Nabi. Apa yang kita akan dapat? Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam. Nescaya kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan salam, dengan selamat, dengan penuh kesejahteraan. Hadis ini statementnya sahih, riwayat Ibnu Majah. Yang menilainya sahih adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alaih. Tuan-tuan, nak masuk syurga tak? Dengan penuh keselamatan. Ini cita-cita kita yang sangat besar. Ialah kita tak ada apa-apa pun. Kan? Tetapi kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cirinya apa? Yang nombor 4 tu. Tapi kalau kita boleh buat keempat-empat perkara ni, Masya Allah,
lagi terbaik. Kita orang yang banyak mengucapkan salam. Kita selalu memberi orang makan. Kita jaga hubungan silaturahim, terutama dengan ahli keluarga kita. Lepas tu kita juga bangun di waktu malam, orang sedang nyenyak tidur. Percaya kita akan masuk syurga dengan salam. Masya Allah. Okay, nampak ya kelebihan yang keberapa ni? Yang ke-8. Kita terus pergi kepada kelebihan yang ke-9. Kelebihan ke-9 ni Allah Ta'ala akan memberikan kita darjat yang tinggi. Sebab orang masuk syurga ni, ramai masuk syurga. Tapi dalam syurga ada pelbagai tingkatan. Nak tak dapat tingkatan yang tinggi di dalam syurga, maka jawapannya ada pada qiyam bulan juga. Ada pada qiyam bulan. Macam mana? Okay, kita tengok dapat darjat tinggi ke macam mana. Macam mana kita boleh lihat darjat tinggi tu? Kita lihat pada hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama hadis. Yang mana kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batinuha wa batinuha min zahiriha. Sesungguhnya di dalam syurga ini ada bilik-bilik yang bahagian luarnya nampak dilihat dari dalamnya dan dari bahagian dalamnya dapat dilihat daripada luar. Maknanya hebat nikmat ni Allah bagi. Ini merupakan di antara nikmat yang Allah beri kepada orang yang Allah masukkan di dalam syurga. Jadi hadis ini menunjukkan kerana nikmat dia tinggi, nikmat dia besar, maka ia dikaitkan dengan darjat. Kan? Dia dapat bilik-bilik yang luarnya boleh dapat dari dalam dan bahagian dalamnya dapat dilihat daripada luar. Maknanya menunjukkan keindahan tu tak perlu nak tunggu masuk dalam dulu. Baru kita boleh nampak. Dan kadang-kadang dekat luar, kita tak nampak indah. Dalam baru masuk, baru nampak. Tapi dekat sini, luarnya indah. Dalamnya indah. Nabi sebut siapa yang akan dapat darjat macam ni? A'addahallahu liman at'ama ta'am. Nombor 1, mereka ni Allah sediakan nikmat seperti itu untuk orang yang memberi makan. Ini nombor 1. Siapa lagi? Wa alanal kalam. Orang yang berkata dengan lembut. Okay, bukan lembut jadi maknyah tu. Bukan. Lembut tu dijaga kata-kata dia. Cakapnya halus, cakap dia. Nombor 3 apa? Wa taba'as siyam. Dia selalu berpuasa. Banyak dia puasa sunat dia. Kan dia mengikuti puasa, dia puasa. Puasa wajib, dia puasa sunat. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Yang keempat, mereka yang solat di waktu saya kena padam itu saja agak juga. Okay, yang kedua, orang yang solat di malam hari ketika manusia sedang niam, dia sedang tidur. Bayangkan betapa cantiknya nikmat bilik-bilik yang Allah sediakan bagi ahli syurga. Ini menunjukkan kepada nikmat orang yang dapat darjat yang tinggi. Lepas kita letakkan di bawah tajuk, ditinggikan darjat seseorang. Bagi siapa? Orang yang mendirikan salat malam. Cuba kita ambil daripada yang pertama sampailah nombor 9 kan. Keluarlah senarai. Kan? Orang yang banyak mengingati Allah dipanggil nama kita. Dimasukkan kita. Okey, nama siapa? Hajah sekian-sekian. Dipersilakan untuk menaiki darjat sekian-sekian dalam syurga. Kita dapat bayangkan tak? Cuba kita
Cuba kita gambarkan. Kan dapat masuk syurga tadi kan. Lepas tu dia tinggi darjat kita. Ada orang bawah lagi. Last ya, nombor 9 ni. Moga-moga dapat memberikan sesuatu maklumat pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita pergi yang ke-10. Yang ke-10, tanda seorang tu dia mulia tak mulia di sisi Allah. Kemuliaan, dahlah dia beriman. Tapi dia seorang yang mulia. Tanda kemuliaan seorang mukmin ni, ciri-ciri orang yang mulia. Mulia ni orang baik lah. Tapi dia dapat istilah kemuliaan tu. Ciri-ciri kemuliaan seorang beriman ni ada pada solat malam. Mari kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sahlun bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jibril alaihi salam telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Jibril kata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat engkau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Cintalah sesiapa sahaja yang engkau sukai, yang engkau cintai. Tetapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa ahbib man syi'ta fa in. Oh, ni saya bukan. Saya terbalik terjemah dia. Okay, tak apa. Penting terjemah betul. Okay. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nabi kata apa? Berbuatlah sesuka hatimu, tapi engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Ini yang kedua. Maksudnya malaikat Jibril kata apa? Kau buatlah apa yang kau suka, tapi ingat apa yang kau buat tu pasti ada balasan. Lepas tu yang ketiga, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah sesiapa sahaja yang kau sukai, tapi ingat kau pasti akan berpisah dengannya. Lepas tu Jibril kata lagi, summa qala. Jibril menyambung lagi perbicaraan dia. Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, syaraful mu'mini qiyamul layl. Inilah dalil dia. Saya tak warnakanlah dalam tu matan hadis. Nabi kata, Jibril kata apa? Syaraful mu'min qiyamul layl. Kemuliaan seorang beriman itu ada pada salat malam. Wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatannya ada pada ketidakperluannya pada orang lain. Kehormatannya maksud dia, seorang yang dia ada maruah diri apabila dia tak pergi meminta-minta pada orang lain. Itu maksud dia. Okay. Jadi hadis ni, kalau kita faham tentang apa? Kau nak cari kemuliaan, kau nak cari kemuliaan tu ada pada solat malam. Kata Jibril kepada Nabi SAW. Hadis ni dia statusnya hasan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Awsat. Itulah faham hadis ni kan? Oh, hadis ni kalau kita baca ni kan, faham ada elok hadis ni, maknanya kita boleh buat suka hati, tapi ingat kita pasti akan mati. Kita boleh cinta siapa saja pun, tapi ingat kita pasti pisah dengan dia. Kita boleh buat sesuka apa kita boleh buat, tetapi ingat Allah pasti bagi balasan. Bukanlah hadis ni suruh kita buat jahat. Buatlah jahat tu, boleh je, bukan maksud macam tu, tapi diberi peringatan. Apa yang kau buat pasti ada balasan. Lepas tu
dia boleh sebut tentang kemuliaan seorang mukmin pada salat malam. Okey, kita lanjutkan dengan yang ke-11. Mudah je. Tajuk Fadail A'mal. Tapi nak laksanakan tu, kita memerlukan kekuatan dari Allah. Baik, nombor 11, kita akan mendapat keberuntungan yang banyak. Kita akan dapat pahala yang banyak. Yang ke-11 ni, hadis ni kita pernah belajar sebelum ini. Kita belajar tajuk kelebihan Al-Quran. Tak apa, kita tengok hadis ni. Sabda Nabi SAW seperti mana kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hadis ni kita dah baca dah pada tajuk kelebihan Al-Quran. Kan? Kalau kita nak baca ayat Quran ni, waktu terbaik baca ketika qiyamul lail. Apa yang Allah bagi? Tapi di sini kita nak kaitkan dengan qiyamul lail lah. Okey. Jadi apabila dalam qiyamul lail, kita kan baca ayat Quran. Jadi apa yang Allah janjikan? Man qama, seperti sabda Nabi SAW. Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca 10 ayat semasa qiyam. Semasa dia solat malam dia, waktu dia solat malamnya, okay, dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa man qama bi mi'atin ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang baca 100 ayat, dia dicatat sebagai orang yang qanitin, orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqamtarin. Dan siapa yang baca 1000 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang akan mendapat kekayaan yang banyak di akhirat, berbentuk pahala yang melipat ganda. Di sini dikaitkan dengan apa? Semasa qiyam. Dikaitkan juga dengan membaca Al-Quran. Jadi banyak ni. Kelebihan dia kat mana? Allah catat dia bukan orang yang lalai. Dia boleh dapat pangkat orang yang qanitin, orang yang taat. Dia dapat pangkat. Dia dapat apa? Dia dapat balasan dia dapat ni lah. Orang yang ni kepada istilah kita orang yang jutawan. Jutawan dengan apa? Dengan berupa pahala. Ini tentang qiyamul lail. Letih nak berdiri, boleh duduk. Qiyamul lail. Nanti kita akan baca sikit kepada itu. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kita teruskan dengan yang ke-12. Dan Abi Dawud. InsyaAllah. Sikit lagi. Kita daripada 17 kan? Mudah je. Yang ke-12, amal solat qiyamul lail ni adalah amalan orang-orang yang terdahulu. Okey. Yang ke-13, qiyamul lail adalah cara untuk kita dekat dengan Allah. Kalau nak taqarrub kepada Allah, kalau kita nak hampirkan diri kita kepada Allah, kalau kita nak dekat dengan Allah, tak perlu ada protokol apa-apa. Dengan Allah, bersihkan diri, ada air wuduknya, kan cukup menutup auratnya, buatlah solat malam. Tak perlu bayar apa-apa, tak perlu buat temu janji apa-apa pada Allah. Dia solat malam, dia akan dapat jumpa Allah Ta'ala dia dari sudut perhubungannya dengan Allah. Nanti saya akan tunjukkan dalil dia. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey. Yang ke-14, orang yang buat solat malam ni dia dapat menghapuskan dosa. Ini telah kita belajar pada tajuk amalan penghapus dosa. Yang ke-15, solat malam ni sebenarnya dia merupakan di antara cara nak bagi kita ni berubah jadi lebih baik. Solat malam ni dia merupakan cara nak bagi orang ni dia tinggalkan keburukan-keburukan dia. Dia dapat bantu cegah orang tu nanti daripada buat keburukan. Saya akan tunjuk sekejap lagi sumber dia dan dalil dia. Okay, 4 kan? Sekali kan? Jom kita tengok hadis ni.
Keempat-empat perkara tersebut, keempat-empat tu apa? Maknanya daripada kelebihan ke-12, 13, 14, 15 ada dalam satu hadis ni. Hadis ni datangnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili." Hendaklah kamu melakukan salat malam. Kenapa kata kita? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Kerana solat malam itu yang pertama dia adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Soleh. Lepas tu orang-orang dulu ni bukanlah atuk nenek moyang kita. Maknanya orang yang dekat dengan Nabi dulu. Sahabat, para tabi'in kan. Orang-orang dulu, salafus soleh dulu. Kehidupan mereka ini selalu diisikan dengan salat malam. Yang kedua, wahwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam tu dia akan membawa kamu dekat kepada Rabb kamu. Bawa kamu dekat kepada Rabb kamu. Wa makfaratun lisayyiati. Yang ketiga, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Yang keempat, wa manhatul lil ismi. Dan dapat mencegah kamu daripada perbuatan-perbuatan dosa. Mencegah ni maksudnya, kalau tadi hapus dosa kita dah buat. Betul tak? Tapi kalau kita tak ada kekuatan kan nak buat dosa lagi, kan, benda itu yang boleh halang kita daripada buat dosa semula ataupun kita nak jadi lebih baik tu, dapat menghalang dia ada pada solat malam dia. Nanti solat tu akan bagi kesan pada dia. Ni Nabi sebut ni. Dalam hadis ni hadis hasan, okey, stated dia hasan, riwayat At-Tirmizi dan juga riwayat Ibnu Khuzaimah. Dapat 4 kelebihan itu dalam satu hadis Nabi. Okey, saya akan kongsikan hadis lain yang mengukuhkan kelebihan-kelebihan ini. Lepas tu kalau kita nak jadi baik kan, cuba kita gunakan solat malam tu. Sebab Nabi sebut. Dan kita akan buktikan tidak lagi ada satu lagi hadis lain yang mengukuhkan tentang pentingnya solat waktu malam. Okey, kita tengok hadis lain. Hadis ni untuk menyokong kata dekat dengan Allah. Okey, hadis ni daripada Amr bin Abasah. Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada pertengahan malam yang terakhir. Maknanya ini menunjukkan penghujung malam tu lebih awal lah. Okay. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada pertengahan malam terakhir. Bukanlah menafikan solat pada pertengahan malam tu Tuhan tak dekat dengan kita. Sebab kita baca hadis tadi ni, kita dah jumpa kan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi yang paling dekat lagi kan adalah pada penghujung malam. Sebab tu waktu yang pada abad. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. Nabi kata, apabila engkau mampu nak menjadi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala pada waktu itu, maka lakukanlah. Maknanya Nabi nak kata, kalau kau mampu, kan, bangun pada waktu malam tu, khususnya pada penghujung malam, engkau mengingati Allah pada waktu itu, salat malam ke, dia baca Quran ke,
Dia bertasbih ke, dia berzikir ke, kan? Dia bertahmid ke, dia bertahlil ke. Nabi kata buat kata Nabi, buat kata Nabi. Kalau kau boleh buat, kau buat kata Nabi. Sebab apa? Sebab itu adalah saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb. Okay. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Tapi satu lagi hadis lain ya. Okay. Hadis ni mengukuhkan yang kelebihan keempat tadi. Yang kelebihan keempat tu yang dalam hadis ni lah. Kan kita sebut tadi ada 4 kan. Ni. Yang keempat ni kan Nabi kata, Nabi SAW bersabda dapat mencegah perbuatan dosa ni kan. Dapat menghalang kita ni daripada nak buat dosa. Nak jadi baik pada solat malam. Jadi kalau ada orang tanya pada kita kan, ada orang baru nak berhijrah ataupun ada orang baru dia nak mengubah diri dia nak jadi lebih baik, maka petua dia ada pada solat malam. Sebab Nabi yang bagi tahu kepada kita. Jadi kita tengok hadis lain yang mengukuhkan lagi bab ni. Tengok hadis yang ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dia datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lelaki tu dia berkata. Dia kata inna fulanan yusalli bil lail. Dia kata ada si fulan ni. Dia solat malam tau. Dia kata pada Nabi. Fa iza asbaha saraqa. Tapi pagi hari dia mencuri. Tak faham tak? Kalau kita belajar tadi, solat malam kan boleh mengelakkan kita daripada buat keburukan. Tapi ada orang ni, dia solat malam. Tapi pagi tu dia jadi jahat, dia mencuri. Apa pesanan Nabi? Tengok Nabi cakap. Nabi kata, sayanhahu ma taqulu. Nabi kata sesungguhnya apa yang kau katakan akan cegah dia. Apa yang kau katakan tu apa? Apa maksud kau katakan tu? Si fulan ni dia solat malam. Tapi esok tu dia mencuri. Nabi kata apa yang kau katakan tu pada solat malam tu akan mencegah dia. Cegah apa? Cegah dia daripada mencuri. Faham tak maksud dia? Maksud dia, Nabi kata tak apa. Dia akan teruskan buat solat malam. Nanti solat malam dia buat akan menghalang dia daripada dia mencuri. Bukanlah Nabi kempen suruh curi tu, kita jangan salah faham pula. Tapi nak menunjukkan di sini Nabi memberikan pengakuan bahawasanya solat tu nanti akan halang dia menjadi orang. Tuan-tuan, sebenarnya secara umum, solat ni memang dapat mencegah kita daripada keburukan. Sebab tu solat tu jangan ditinggalkan. Kerana solat ni dia jadi lama-lama kalau orang tu dia solat kan. Nanti dia akan jadi baik. Tambah-tambah lagi, kalau dia bersolat malam. Cuba kita katakan pada cucu kita, anak kita sendiri buat solat malam. Dia ada kesan tu, dia ada kesan daripada solat malam tu. Okey, hadis sahih riwayat Ahmad. Jelas perempuan dapat ya sebuah rujukan ya. Okey, dah nak habis dah. 2 je lagi. Kelebihan dia. Yang ke-16. Solat yang paling afdal selepas solat fardu. Maknanya kalau kita lepas buat solat fardu memang takkan ada mana-mana solat sunat yang boleh menandingilah sebab dia solat fardu. Maka solat yang paling afdal selepas solat fardu adalah solat malam. Sabda Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal selepas Ramadan adalah puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Dan solat dan yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi antara solat yang paling terbaik pada waktu malam selepas solat fardu adalah solat
malam. Kita teruskan dengan yang terakhir sekali. Alhamdulillah, kita pun dah 11.45 dan nak habis waktu. Nanti saya tutup dengan membuka soalan. Okey. Yang ke-17, doa mudah untuk Allah kabulkan. Kalau kita banyak permintaan kita pada Allah kan, waktu yang mustajab doa antaranya adalah pada waktu malam. Kalau hafal doa-doa yang kita belajar pada pagi tadi, doa-doa kan, ada doa-doa yang lain pada waktu malam tu. Kalau tentu ada buku-buku doa tentang tulis doa sendiri ke kan, tentang faham. Doalah waktu malam. Ya Allah, dia punya feel tu sangat berbeza kalau kita doa dengan pada waktu siang. Tapi kita doa juga waktu siang tu, janganlah kita tinggalkan. Tapi di antara waktu yang mustajab kan, kita dah bangun malam kan, gunakan untuk zikir, doa pada Allah. Doa nak ampunkan dosa, doa minta rahmat, doa lah apa saja. Perkara 17 ni berdasarkan dua hadis Nabi. Okay. Hadis pertama sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya dalam satu malam terdapat satu waktu. Nabi kata dalam satu malam. Maknanya Nabi kata malam lah. Dalam satu malam. Maknanya malam lah. Malam Malam waktu malam. Terdapat satu waktu yang tidak ada mana-mana orang Islam yang minta kebaikan kepada Allah. Sama ada dia nak minta atas urusan dunianya ke, dia nak minta urusan akhirat dia ke, jika waktu dia minta itu bertepatan dengan waktu yang Nabi kata tu, melainkan Allah pasti akan mustajabkan doa dia tu. Allah akan mustajabkan apa dia nak minta tu. Lepas tu Nabi kata, وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Waktu tu ada pada setiap malam. Maknanya setiap malam ada satu waktu. Waktu tu. Waktu tu apa? Waktu tu apa? Waktu tu Allah pasti akan beri kepadanya. Apa dia? Apa saja kebaikan dia minta. Cuma hadis ni dia macam, hadis ni dia tak bagi tahu waktu tu bila. Tapi waktu tu ada setiap malam. Setiap malam ada waktu ni. Setiap malam ada waktu ni. Hadis ni sahih riwayat Muslim. Okay. Nak tahu jawapan malam tu, waktu tu bila? Maka ada hadis lain dari Nabi SAW yang memberikan jawapannya. Sabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunia. Rabb kami turun pada setiap malam ke langit dunia. Ketika masih lagi berbaki, ini Nabi sebut malam tu. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Nabi kata ketika malam tu masih lagi ada. Maknanya belum subuh lagi. Tapi malam tu masih lagi ada. Malam tu masih lagi ada bila? Yang masih berbaki 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir. Maknanya hujung malam. Malam yang hujung. Maksudnya kalau kita kira malam ni, kita bagi dia kepada 3, 1/3 yang terakhir. Malam. Macam pukul 4 itu kan. 4, 5. Dia kalau kita subuh kita pukul 6. Betul kan? Maka kita bagilah di antara maghrib sampai ke subuh tu berapa jam. Bahagikan dia, maka yang hujung tu. Allah turun tu, kata Imam Nawawi, maknanya Allah punya rahmat dia mencurah-curah. Lalu dikatakan pada dia, man yad'uni fastajibalah.
Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku berikan, kata Allah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Dan sesiapa yang memohon ampun kepada aku, pasti akan ku ampun. Inilah waktu paling baik. Kalau semua rakyat Malaysia yang Muslim, dia bangun pada 1/3 malam, dia doa pada Allah supaya pandemik ini selesai, pasti Allah boleh makbulkan. Tapi rakyat kita pun SOP dah tak ikut, lintang pukang SOP-nya. Betul tak? Bangun malamnya, berapa kerat je yang kadang yang bangun malamnya. Contoh kita, tapi pada kita mungkin ramai ikut. Tapi inilah caranya yang Nabi ajar pada kita. Kalau setiap tangan rakyat-rakyat akan berdoalah kepada Allah pada 1/3 malam ni, pasti Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, juga riwayat Muslim. Maka selesailah 17 kelebihan yang ada pada solat malam. Jadi saya nak raikan persoalan-persoalan yang ada yang bertanya. Sekejap ya. Saya tengokkan soalan di bahagian chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, solat malam ini adalah satu solat sunat ya. Kalau kita tak buat tak berdosa ya. Okey, tapi kalau kita memang melazimi solat malam setiap malam, seandainya kita malam tu kita memang tak terbangun kerana sakit ataupun memang ni, bolehkah kita qada di siang hari? Sebab ada itulah minta Ustaz jelaskan. Okey. Soalan tadi tu saya akan jawab dengan saya paparkan nota ni. Okey, nota yang saya paparkan ni sebenarnya nota ni kita dah belajar dekat tajuk Riyadhus Salihin. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu tentang solat malam, okey, saya tahu tuan akan tanya banyak soalan tentang solat malam. Okey, solat malam ni tuan-tuan boleh buka dalam Riyadhus Salihin bab 212. Pertama, sebelum tu tuan-tuan nampak tak saya nak paparkan nota ni? Tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan ni? Nampak tak bab 212 ni? Nampak? Nampak Ustaz. Okey, Nampak Ustaz. Okey. Saya sebutkan ni supaya tuan-tuan boleh rujuk keseluruhan hadis tu. Okey, bab 212 dalam Riyadhus Salihin ya. Dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey. Soalan tadi, apabila kita tak terbangun pada waktu malam, maka jawapannya adakah boleh kita mengqadhakannya, menggantikannya? Jawapannya adalah boleh. Bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap saya tengokkan hadis dia yang mana ya. Ada saya dah hadis dia dekat sini. Ni. Hadis dia adalah hadis yang nombor 22 dalam bab tadi itulah. Bab yang kita sebut tadi itu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, Aisyah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatuhu salatu min al-lail. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tertinggal mengerjakan salat di waktu malam, min waja'in aw ghairihi, sama ada kerana Nabi ni sakit ataupun sebab-sebab yang lain, Nabi akan buat apa?
shalla minan nahari sintai asyrata raka'atan. Baginda akan mengerjakan sebanyak 12 rakaat di siang hari. Menunjukkan apa? Nabi akan ganti pada waktu siang. Iaitu pada waktu duha, Nabi akan qada 12 rakaat. Sebab Nabi dia buat solat malam 11 rakaat. Faham tak? Nabi buat solat malam 11 rakaat. Okey. Jadi apabila Nabi nak ganti, dia akan jadi genap. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi genapkan jadi 12. Kalau kita sembahyang malam selalu 3 rakaat, maka kalau nak ganti, jadikan dia 4. Kalau kita selalu solat malam, kan, 5 rakaat, maka siang hari tu kalau kita nak gantikan dia, buat dia 6 rakaat. Niat gantilah. Niat adalah niat ganti solat malam. Jadi itulah jawapan kepada soalan puan yang bertanya tadi. Okey. Ada soalan lain? Ya. Ustaz, adakah Ya. waktu yang khusus sepanjang hari ataupun kita kena buat sebelum waktu zuhur? Sebaik-baiknya adalah Terima kasih. buat pada waktu duha. Maksudnya sebelum zuhur tu maksudnya zuhur kan dah habis duha kan. Maka sebaik-baiknya buat dia sebelum habis duha lah. Jelas ya? Ustaz, Ya. adakah Ya. solat duha tu boleh dikira untuk solat yang ganti tu? Apa? Solat apa? Adakah solat duha, kalau kita buat solat duha 8 ke 12, bolehkah dia dikira menggantikan solat yang kita nak gantian tu? Kalau niat kita ganti, dapatlah ganti. Tapi nak dapat 2 solat sekali tu tak ada. Wallahu alam. Setakat ni solat dia tak boleh. Maksudnya kita nak buat solat duha, tapi nak dapat duha, nak dapat juga ganti kan. Tapi kalau kita buat solat duha, kalau kita niat nak ganti, bolehlah. Bolehlah untuk ganti tu. Cuma adakah dapat 2 sekali? Ganti pun dapat, duha pun dapat. Ya, maksudnya macam tu ya. Ya. Oh, yang tu saya wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya wallahu ta'ala a'lam. Dia berbeza sikit macam dia kalau macam kita solat ni adakah dia boleh dapat 2 sekali tu, saya wallahu a'lam bab tu. Saya wallahu a'lam. Saya tak ada ilmu kat situ. Boleh tak macam itu saya wallahu a'lam saya tak ada jawapan yang tu. Boleh tak dapat 2 pahala sekali? Alah aku sembahyang 2 aku qada kalau sembahyang malam tadi tu. Yang tu Allahu a'lam. Kita ada ilmu ya, mohon maaf ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau niat ganti tu macam mana Ustaz? Ganti je lah niat saja aku menggantikan solat malam. Saya tak tahu pula selama ni Ustaz. Baru hari ni tahu. Oh ya ke? Tak apa. Pasal selalunya orang kata tak boleh ganti solat-solat sunat. Dah mesti kan. Oh. Tak. Sebenarnya kita terlepas sembahyang subuh, solat sunat rawatib, boleh ganti dia. Kalau kita tak terlepas solat malam, boleh ganti dia. Cuma sunnah dia kena buat genap lah. Seperti mana yang kita sebut tadi. Niat dia dalam hati je sebenarnya. Kita niat, kita nak solat 2 rakaat. Kalau macam kita niat semayang, tapi kita kena genapkan lah. Semayang 2, kita genapkan. Kalau tanya kau semayang apa tu, aku tengok banyak benar rakaatnya. Oh, aku semayang ganti malam tadi. Tertidur, banyak sangat makan, ya Allah, sampai tak terbangun. Kan lama tak dapat durian contoh kan. Contoh. Gantikan. Ya, sunnah Nabi. Tak ada dalil dia. Okey. Ada soalan lain tak? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya yang kelebihan nombor 7 tadi kan.
yang membangunkan keluarganya, iaitu isterinya untuk solat malam tu kan. Yang tu solat berjemaah ke Ustaz? Solat berjamaah okey. Dia ada dua cara puan. Okey. Dia ada dua cara. Kalau kita rujuk dalam hadis tadi tu, ya, nombor apa tu? Nombor 7 ya. Nombor 7 ni, nombor 7 ya. Ya, nombor 7 Ustaz. Okey. Kalau kita baca hadis ni, 7 ya. Nombor 7 ni, kita baca hadis ni kan. Tengok. Apabila seorang lelaki membangunkan sini. Dia hadis ni kita baca dekat sini. Ada dua tu. Fasalliya, maka fasalliya, mereka mengerjakan salat, atau nampak tak, atau shalla raka'ataini jami'an, atau mereka mengerjakan salat bersama. Maknanya yang ini mereka buat sendiri-sendiri. Isteri dia sembahyang sendiri, suaminya sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri, ataupun suami jadi imam, isteri dia jadi makmum. Itulah berjamaah. Dua-dua boleh buat. Bukan bermakna isteri dia gerak mesti kena solat berjamaah. Tak. Jadi pilihan untuk malam. Jelas ya? Itu soalan tadi kan? Ustaz. Ya betul. Ya, jawapan dia adalah dia sebenarnya bukan pada menggerak tu nak solat berjamaah. Menggerak tu maksudnya nak bagi tahu, jom solat malam ni. Dia diajak nak bangun solat malam lah. Cuma cara nak buat solat malam tu ada dua cara. Buat secara individu-individu ataupun buat berjamaah. Okay, terima kasih Ustaz. Jelas. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Kita tengok dekat bahagian chat sekejap ya. Sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nak tanya yang hadis yang poin yang ke-16 tu kan. Yang situ perawinya Abdullah bin Amru. Lepas tu saya rujuk yang nota Riyadhus Shalihin hadis nombor 8 dari Abu Hurairah. So yang dia lafaz lain ke ataupun mana Ustaz? Yang mana tu? Nombor berapa? Yang dekat slide tu poin nombor 16. Oh, pun 16 tu. 16. Okey. Okey yang yang 16 ni. Abu bin Abbas. Ni. Abdullah bin Amru. Nombor 16 ke 15 jap? 15. Solat yang paling afdal. 16. Paling afdal. Ya. Sekejap. Okey, yang ni kan. Sekejap. Okey, lepas tu dekat nota Riyadhus Shalihin tu hadis nombor 8 dari Abu Hurairah. Sekejapnya. Saya tengokkan lafaz dia. Okey, ni ambil masa sikit nak semak ni. Okay. Tak apa Ustaz, jawab dekat grup tu pun, Telegram tu pun tak apa. Okey, sekejap. Okey, saya tengokkan. Okey. Ada soalan lain saya pada itu? Puan? Sekejap, saya tengok dekat chat dulu sekejap ya. Dekat chat sekejap. Sekejap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sah solat tahajud kena tidur dulu ya. Misalnya kalau malam kita tak boleh nak tidur atau kita tidur lambat, lalu kita tunaikan solat tahajud boleh ke? Okey, sebenarnya solat malam tidaklah semestinya kena tidur dulu. Ya. Yang dikatakan solat malam macam nak buat witir ke, macam kita nak solat malam, kita tak perlu tidur dulu. Cuma dalil dia banyak sebenarnya. Ada dekat dalil. Okey, sekejap Okey, dia macam ni. Solat malam dia bukan disyaratkan mesti tidur dulu. Jelas. Okey. Tetapi kalau dia tidur, lepas tu dia bangun malam, maka solat yang dibuat selepas dia bangun tu, nama spesifik dia adalah tahajud. Yes? Okay. Tetapi kalau kita tak tidur dulu, macam kita sembahyang tarawih, mudah faham contohnya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih bulan Ramadan tu, itulah qiyamul lail. Okay. Nama lain dia sebab dia bulan Ramadan, dia dipanggil tarawih. Jelas? Sembahyang tarawih pada bulan Ramadan, kita tidur dulu ke? Kita tak tidur kan? Lepas Isyak, terus kita salat.
yang kita duduk solat tu, lepas isyak tu, yang kita sedang tarawih tu, itulah qiyamul lail. Cuma, dia tak dipanggil lah sembahyang tahajud. Sebab tahajud ni, dia sangat dikaitkan seperti mana kata Al-Imam Al-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi. Tahajud ni dia dikaitkan dengan orang yang tidur, lepas tu dia bangun. Tu solat tu, spesifik namanya adalah tahajud. Tapi tahajud di bawah istilah solat malam. Kita kena faham macam ni. Solat malam, dia bermula selepas isyak sampai subuh. Itu dia panggil solat malam. Qiyamul lail tu. Kena faham tu dulu istilah tu. Okey. Jika dia buat sejurus selepas sembahyang isyak, kan? Contohnya dia nak buat 5 rakaat dah. Dia nak buat 5 rakaat. 2 rakaat sembahyang malam, 3 rakaat sembahyang witir. Itu dipanggil qiyamul lail lah. Cuma yang dekat 2 rakaat tu, dia nama spesifik dia tak dipanggil tahajud lah. Tapi ada khilaf juga makna tahajud ni. Tapi tahajud tu selalu disebabkan kepada orang yang tidur dulu. Jadi kalau orang yang dia tidur kan, lepas sembahyang isyak, dia turut depan sembahyang isyak, dia tidur. Lepas tu dia bangun pukul 3 lah contoh. Maka ketika dia nak solat tu, dia panggil tahajud. Tapi tetap dipanggil solat malam. Dia tak ada perbezaan dengan orang yang tadi lepas isyak, dia sembahyang 3 rakaat. Dengan orang yang tidur, lepas tu dia sembahyang 3 rakaat. Cuma bezanya pada nama je. Dia tahajud, yang tadi tu dia sembahyang malam. Jadi jangan disempitkan solat malam ni dia mesti tidur dulu. Tak. Kerana memang ada dalil para sahabat dia buat sembahyang witir. Sekejap saya tengok ke dekat nota. Saya tengok kat nota Riyadhus Shalihin. Ada kalau tuan-tuan pernah tengok dekat nota Riyadhus Shalihin. Sebab ada para sahabat dia buat solat malam dia. Sembahyang witir sebelum dia tidur. Dia saya tunjukkan. Okay. Kita tengok. Saya tunjukkan tuan-tuan nota dia. Ini dalil dia. Saya nak kena buat carta supaya tuan-tuan dan puan lebih faham. Saya tahu soalan ni memang akan banyak nanti orang akan bertanya. Okay. Kita tengok contoh ya. Okay, nampak tak tuan-tuan? Ni, nampak tak tajuk 205 dia solat witir? Ni jawapan yang kalau saya nak sebut tentang syarat solat malam, dia bukan mesti kena buat hujung malam saja. Tak. Solat malam dia boleh buat start bermula awal malam. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari Muslim saya paparkan ni, Aisyah kata apa? Aisyah radhiyallahu anha dia kata setiap malam Rasulullah SAW berwitir awal malam, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang akhir malam. Dan Nabi kalau dia buat witir sebelum sahur tu, dia akan selesaikan pada waktu sahur sebelum subuh lah. Okay, maknanya boleh buat. Okay. Kalau kita tengok dalam hadis yang sahabat dia tak tidur dulu kan. Mari kita tengok hadis ni. Supaya kita jelas. Ni hadis dia. Tengok Nabi kata, riwayat Muslim yang saya nak paparkan ni. Nampak kan hadis yang saya paparkan sekarang ni? Tengok Nabi kata apa. Ni Nabi kata. Nabi SAW bersabda. Yang bermaksud, sesiapa yang bimbang tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah dia buat solat witir di awal waktu. Manakala siapa yang mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah dia buat solat witir di akhir malam. Maknanya ada dua cara solat malam. Dia boleh buat awal malam, lepas isyak tu, lepas main isyak, dia terus boleh buat solat witir. Ataupun dia buat solat witir di akhir malam. Pilihlah mana-mana. Ia bergantung kepada situasi kita. Kalau kita ni jenis memang kalau dah tidur, memang susah berbenar nak bangunnya, buatlah solat witir tu awal-awal sebelum tidur. Tapi kalau kita ni memang jenis
dah berumur ni kadang-kadang senang dia nak terjaga kan. Kan contoh. Maka buatlah dia di akhir malam. Apa dia tadi tu. Okey, tuan jelas? Okey. Jadinya Ustaz, yang Ya. tadi yang ada 17 tu kelebihan untuk bangun malam tu qiyamul lail lah kan, bukan tahajud lah Ustaz refer kan? Tak. Ya, sebab tu saya tak letakkan dia tahajud. Sebab tu cuma ada perbezaan dia sikit pada waktu yang paling afdal tadi itulah. Maksudnya kalau perbezaan dia dalam sepanjang malam tu, dia ada perbezaan pada waktu yang paling afdal. Macam tu je. Dia daripada sepanjang malam tu, kan, dia ada waktu yang paling afdal. Dia ada beza sikit pada yang mana lebih afdal. Itu saja. Dia lebih kepada keafdalian saja. Tapi semua pahala tu dapat dibuat pada awal malam. Cuma berbezanya lagi mungkin pada penghayatan lah. Kalau awal malam ni tak sama macam dah sunyi sepi, dah hujung malam. Orang tidur tu dia berbeza. Kan daripada penghayatan sebagainya. Okey, itulah jawapannya. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kejap saya tengok. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sikit lah mengenai apa tu hadis yang mengqama bi asyri ayatin. Baca Quran tu. Baca Quran tu kan. Adakah baca Quran tu dalam qiyam solat tu saja ataupun kita baca di luar tu? Kadang-kadang orang bangun malam, dia sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia baca Quran sampai lebih daripada 100 ayat, 1000 ayat. Dia baca Quran, adakah itu maknanya pahala yang sama yang dimaksudkan dalam hadis ni? Okey, kalau kita baca pada hadis tu, Nabi meletakkan dia, okey, kalau macam ni. Dia baca Quran ni, ada orang dia baca Quran, dia tak nak salat malam. Dia baca Quran saja kan contoh. Dia tetap termasuk dalam istilah orang yang menghidupkan malamnya. Okey. Tetapi membaca Al-Quran di dalam solat dengan membaca Al-Quran di luar solat dia berbeza dari sudut ganjarannya. Hadis ni kenapa kita katakan dia membaca Quran ketika solat? Kerana ada perkataan ini. Nabi kata man qama. Dia ada perkataan qama. Qama tu maksudnya qiyam. Semasa qiyam. Bermakna kelebihan ini Nabi sebut dikaitkan dengan orang yang qiyam. Dia berdiri. Membaca 10 ayat. Ni maksudnya dia dalam kelebihan ini dia merujuk kepada orang yang qiyam. Tetapi jika dia membaca di luar solat, contoh dia boleh baca 1000 ayat lah, kan, dia tetap juga dapat pahala tu sudah pastilah. Cuma saya nak kena tengok ada hadis lain. Yang tu begini. Yang pasti baca Al-Quran ketika solat sangat berbeza darjatnya dibaca di luar solat. Faham ya? Okey, lepas tu hadis yang kita maksudkan ini ia merujuk di dalam solat. Ada tak hadis lain yang ada persamaan seperti ini yang dia tak kaitkan dia baca dalam solat? Tu nanti saya kena rujuk lah. Kita kena dapatkan maklumat lain seperti yang puan katakan tadi itu. InsyaAllah ya puan ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Okey. Boleh kongsikan tips mengatasi futur dalam ibadat. Mengatasi futur tu apa tu Syahira? Terputus ke? Macam apa? Malas dalam beribadat kan, kita punya iman kan naik turun kan. Itu kan futur ke?
Futur, okey. Oh, dalam ibadat dia. Dia, sebab tu Nabi pesan, petua Nabi bagi tahu, kalau kita belajar tajuk istiqamah, ibadat ni dia lebih baik berterusan walaupun sikit. Antara sebab kita futur, kita terputus. Kejap buat, kejap tak buat, kadang kejap buat lama tak buat tu. Antara sebab dan musababnya mungkin kerana kita tak mampu nak maintain banyak sangat. Contoh kan. Jadi caranya adalah dalam agama dia mengajar pada kita adwa muha wa in qalla. Buatlah sikit tapi berterusan. Daripada kita buat sampai berbelas rakaat, sebulan kemudian baru sambung balik. Itu sebenarnya tidak disukai di dalam agama. Jadi lebih elok cara kita nak futur, kita buat dengan kita boleh maintain berapa. Kalau kita boleh mulakan dulu, disiplin mulakan, contohnya kita mulakan 1 witir, 2 rakaat tahajud, cukup. Kita buat 3 je dulu. 3. Tapi kalau kita nak buat lebih, tak apa. Kita nak buat satu hari tu 5, tak apa. Janji cukup 3. Ada kaedah dia yang dikatakan istiqamah terus ni, 3 tu dia maintain. Tapi ada masa dia nak buat 5, tak apa. Dia nak buat 7, tak apa. Tapi 3 jangan kurang. Itu sebenarnya disukai dalam cara kita beragama. Sebab kita sentiasa dapat rahmat Tuhan. Sebab dia tak berhenti buat. Berbeza dengan kita buat banyak kali, buat banyak rakaat, lepas tu kita dah berhenti dah. Itu cara tak nak kita terputus, kita cuba ambil yang paling minima. Tapi kalau kita duk fikir, kita malas ni, alamak nak kena buat 20 rakaat. Yang kedua, sepatutnya semayang malam, kita sebenarnya kalau tak mampu nak berdiri, kita boleh duduk. Solat sunat, ingat ya, solat sunat tidak diwajibkan menjadi rukun, mesti kena berdiri. Dia berbeza solat fardu. Dah kena faham kan? Kena bezakan. Jadi kalau solat malam, kita boleh terus duduk kalau kita nak berdiri. Walaupun kita sihat, dia ada pilihan. Tetapi pahalanya dia akan dapat separuh daripada orang yang berdiri. Kita jelas faham kan maksudnya? Maksudnya kalau kita sihat, tapi kita sembahyang nak duduk, bayang duduk. Kan? Kita dapat pahala separuh daripada orang berdiri. Tapi daripada kita tak solat langsung, baik kita duduk. Sebab kalau kita duduk, kita ringan. Kan? Duduk ringan sikit kan? Pada kita berdiri. Tapi pahala kita dapat separuh. Kecuali kalau dia memang benar-benar tak mampu nak berdiri. Itu hadis yang menyebutkan boleh memilih untuk duduk. Itu cara nak mengelakkan daripada terputus. Yang ketiga, caranya adalah kita boleh buat pada awal malam. Kan? Kalau kita tahu nanti kalau nak bangun, sebab kita tahu kan, dia tidur ni, dia kadang-kadang kalau kita dah tidur tu kan, dengan penat kan, jadi kita buat tu. Lepas isyak tu, kita terus buat solat yang tersebut. Lepas sembahyang isyak, kita sembahyang sunat ba'diyah, atau rawatib kan. Lepas tu kita sambung 2 rakaat sembahyang malam, 1 rakaat witir. Cukuplah. Jadi dia dah buat. Jadi kalau dia tidur nanti, kalau dia tak sempat nak bangun sebelum subuh, dah tak apa dah sebab dia dah cover, dia dah buat awal-awal sebelum tidur. Lepas tu kita kena ada ilmu. Kita jangan faham salat malam ni mesti kena paksa buat hujung malam saja. Tengok pada keadaan kita, suasana kita tadi tu. Jelas tak? Jadi kalau tak nak futur lagi, kalau dah tak terbuat juga salat malam, maka gantikan pada waktu duha. Maknanya tak ada istilah sebenarnya kita boleh terputus. Melainkan kalau kita memang tak mampu macam tu. InsyaAllah, moga-moga Allah memberikan kepada kita kekuatan. Okay. Baca Al-Quran dalam salat fardu boleh ke Ustaz? Memanglah boleh. Cuma ni soalan ni tanya tentang apa ni? Tentang tengok Quran kot ni. Ya. Tidak banyak soalan ni, cuma saya tak dapatlah nak jawab semua soalan ya.
Ustaz, di mana saya boleh dapat nota minggu lepas mengenai bersuci dalam wuduk? Oh, dah ada dekat Telegram. Dah ada dekat nota tu dah ada dekat link Google Drive. Nota yang minggu lepas pasal wuduk tu. Jumpa tak? Saya cari macam tak ada, Ustaz. Ke Bila saya cari? terlepas Bila? pandang. Baru ni. Bila cari? Baru ni? Saya cari yang dalam amal apa tu kan? Yang Dalam Google Fadail Drive. Amal. Ada, kejap saya tengok. Ada. Kejap saya tengok. Saya cek pun tak ada, Ustaz. Saya cek pun tak ada, Dalam Ustaz. Fadail Amal, tak ada? Tidak ada. Memang tak ada. Tapi saya memang nak tanya Ustaz. Tapi tadi Ustaz dah beri kan dekat dalam chat group kita dah ada. Dekat chat group ada, kejap. Chat group pagi tadi dah ada. Sebelum ni dah memang tak ada, ada Ustaz. lah. Saya Dah cek. ada. Yang hari tu tak ada, Ustaz. Ada. Saya Cuba buka cek. balik dekat tajuk Fadail Amal. Cuba cari elok-elok dekat Fadail Amal tu. Ya, Baru saya masuk. pun- Baru masuk Pagi tadi ke? 10.31. Cuba tengok. Tadi kan? Baru masuk kan? Tak, tengok tu bila? Tengok tu bila? Lagi Semalam lah. Beberapa hari lepas. Beberapa hari lepas tu memang dah tak ada lagi. Oh, Tapi kalau yang sampai pagi ni ada. Sebab Ustaz cakap pagi ni nanti ada. lepas masa Zuhur, lepas kita leg day yang you ya. tu, saya Betul, check lah betul. lepas masa Zuhur tu tak ada. So lepas tu few tak days Okey Ustaz. Terima kasih tak apa Ustaz. Ustaz, dah ada tak apa. Alhamdulillah. Terima Ada kasih. ya, jumpa kan? Alhamdulillah. Okey. Lagi ada apa-apa pertanyaan? Ustaz, last question. Yes. Saya nak tanya, boleh ke solat lepas isyak, lepas tu solat sunat witir, and then lepas tu bangun malam, solat malam lah. Tak ada masalah kan macam tu? Tak ada masalah. Boleh. Okey, biasa buat macam tu pula. Cuma jangan diulangi semula sembahyang witir itu saja. Sekali je. Ya, sekali je. Okey. Sebab dia dalam satu malam. Okey. Okey, Terima kasih. alhamdulillah. Kalau doa bangun sembahyang malam, doakan saya ya. Semoga Allah melapangkan dada, mudahkan urusan, beri kesihatan. Okay, dapat juga bangun malam ya. Kadang-kadang InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. 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 Ustaz Kadang-kadang pun doakan kami. InsyaAllah Ustaz. Ustaz doakan kami anak-anak murid Ustaz ni. juga. Rajin bangun malam. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada Terima kasih, soalan nanti kita sambung pada minggu depan dengan tajuk yang lain. Moga-moga pengisian pada pagi ini dia dapat rahmat, berkat dari Allah daripada permulaan sehingga pada penghujungnya. Untuk kita amal ni kena mohon rahmat dari Allah, minta Allah bagi kita kekuatan. Ya Allah, Engkau bagilah aku kekuatan untuk aku mengamalkan apa yang aku pelajari pada pagi ini, pada hari ini. Ya Allah, doakan ya. Doakan juga rakan-rakan kita semua. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, hidayah tu taufik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.